KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam muhibah, salam kasih sayang kepada semua penonton Didik TV KPM. Saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Okey, hari ini kita akan segarkan balik kita punya ingatan tentang satu mata pelajaran yang dipanggil Ekonomi Kertas 1. 23 tahun pengalaman mengajar. Siapa cikgu kita pada hari ini? Siapa? Jom saksikan profil beliau. Cikgu? Itu dia, kita bersama-sama dengan seorang guru yang 23 tahun pengalaman mengajar, namanya Cikgu Le, a.k.a. Cikgu Roslan Junoh daripada SMK Tanjung Cat, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cikgu nampak kacak bergaya ini Cikgu ya. Baik Cikgu, hari ini saya nak tanya Cikgu tentang 23 tahun mengajar ni Cikgu. Apa yang seronok jadi seorang cikgu ni Cikgu? 23 tahun menjadi guru, sebab bila kita jadi guru ni semua benda kita boleh jadi sebenarnya. Okey. Kita jadi doktor, kita jadi wartawan, kita jadi pegawai polis, semua kita ambil alih peranan-peranan orang. Oh, jadi penyampai radio pun boleh Boleh Cikgu, semua. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Roslan kita yang akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang mata pelajaran, iaitu mata pelajaran Ekonomi Kertas 1 Cikgu ya. Kertas 1. Baik Cikgu, jom kita mulakan tentang format soalan Cikgu. Okey, kita boleh mulakan sekarang Fizi. Okey Cikgu, sila ambil tempat Cikgu. Baik, saya pun ambil tempat saya masing-masing, dan kepada kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM, ayo sama-sama ambil pen, ambil kertas, kita segarkan kembali ingatan kita tentang mata pelajaran ekonomi. Katanya cikgu akan berlangsungnya kertas ekonomi ini pada 29 hari bulan Cikgu ya? Ya, 29 Mac hari Selasa. Tumpukan perhatian. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan untuk kertas ekonomi 3767/1. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Silakan Cikgu. Okey, sebelum kita teruskan dengan agenda seterusnya, kita lihat dahulu. Okey, sebenarnya semua ni adalah memang dah pelajar-pelajar kita memang dah tahu semua. Okey, topik-topik untuk ekonomi. Okey, so semasa di tingkatan 4, okey, kita belajar lebih kurang 4 topik ataupun 4 tajuk untuk ekonomi, di mana topik yang pertama ialah pengenalan kepada ekonomi, pasaran, topik yang ketiga ialah wang, bank dan pendapatan individu, topik yang keempat ialah pengeluaran, di mana 4 topik dan 9 subtopik. Okey, seterusnya semasa di tingkatan 5. Okey, semasa di tingkatan 5, okey, pelajar hanya didedahkan dengan 2 topik saja, iaitu ekonomi dan kerajaan, dan juga topik yang kedua ialah Malaysia dan ekonomi global. So kalau kita lihat di sini, untuk tingkatan 5, 2 topik dan 6 subtopik. So secara keseluruhannya sepanjang murid-murid calon SPM 2021 belajar selama 2 tahun lebih. Okey, 2 tahun lebih kurang 6 topik untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, seterusnya Fizi, kita teruskan dengan kertas ekonomi 3767. Okey, so kertas ekonomi terbagi kepada 2 lah. Satu kita panggil sebagai kertas 1 dan kertas 2. Di mana kertas 1 adalah masa menjawab 1 jam 15 minit dan kertas 2 adalah 2 jam 15 minit. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah untuk kertas 1 sahaja. Okey, kita teruskan dari untuk ekonomi 3767 kertas 1, di mana kita lihat kod kertas adalah 3767 palang 1 ataupun strok 1, di mana masa menjawab adalah 1 jam 15 minit. Okey, pelajar diberi masa 1 jam 15 minit dengan 40 soalan. Bilangan soalan adalah 40, di mana soalan adalah soalan berbentuk objektif.
So kalau kita lihat dalam 40 soalan dengan masa yang diberi 1 jam 15 minit, maknanya calon mempunyai peluang untuk menjawab lebih kurang 1.8 minit bagi setiap soalan. Okey, maksud dia dalam menjawab soalan tu kalau kita boleh, kita memang aturkan masa kita lah supaya setiap satu soalan tu kita lebih kurang 1.8 minit untuk kita menjawab soalan. Faham, cikgu? Okey, so wajaran kertas 1 adalah 40%. Ke 40% ni, Fizi, makna dia untuk 40 soalan, 40%, 1 markah bagi 1 soalan lah, lebih kurang 1 markah bagi 1 soalan, lebih kurang. Okey, sebab 60% lagi adalah untuk kertas yang kedua. Okey. Seterusnya kita lihat di mana kertas 1 ni, kalau kita lihat dari sudut tajuk-tajuk untuk kertas 1, di mana tajuk-tajuk di tingkatan 4 dan juga di tingkatan 5 akan keluar. Maksud dia pelajar memang tidak boleh skip salah satu tajuk tingkatan 4 ataupun tajuk tingkatan 5, sebab dari segi keseluruhannya semua tajuk tingkatan 4 dan tajuk tingkatan 5 akan keluarlah. So dari sudut pecahan soalan, okey, so untuk tingkatan 4 lebih kurang 25 soalan. Kenapa? Kalau kita lihat tajuk tingkatan 4 ada 4 tajuk, sedangkan tajuk tingkatan 5 hanya ada 2 tajuk saja. So sebab itulah kalau kita lihat tajuk tingkatan 5 yang mungkin keluar untuk soalan kertas 1 adalah 15 soalan sahaja. Okey. So dari segi tahap kesukaran soalan, okey, yang ni saya akan jelaskan nanti, Fizi. So biasanya tajuk-tajuk untuk kertas 1 yang dari sudut kesukaran soalan biasanya akan dipecahkan kepada 2 lah. Satu kita kategorikan sebagai OP1 dan juga sebagai OP2. Okey, apa OP1 dan OP2 nanti saya akan jelaskan selepas ni, Fizi. Baik, cikgu. Okey. So yang ni pun saya dah jelaskan, wajaran 40 markah, 1 betul, 1 markah. So biasanya saya selalu bagi tahu kepada murid-murid saya, nak lulus mesti betul lebih daripada 25 mark. 25 soalan. Nak lulus. Tapi kalau nak cemerlang 35. Saya selalu bagi tahulah kepada murid-murid saya, nak cemerlang mesti nak lulus mesti 25 daripada 40, nak cemerlang 35 daripada 40. Barulah kita rasa untuk selamat kita. InsyaAllah. Okey. Seterusnya. Okey. Yang ni tadi saya bagi tahu, dari segi format pentaksiran, OP itu sebenarnya objektif pentaksiran 1. Okey. So OP2 objektif pentaksiran yang kedua. Kan? So dari sudut peratus ataupun wajaran, OP1 sebenarnya dia adalah 60% daripada 40 soalan. Makna dia 24 soalan yang keluar adalah daripada OP1. Manakala baki dia 40% tu adalah daripada OP2. Nanti saya akan jelaskan dan saya akan bagi contoh apakah soalan-soalan OP1, apakah soalan-soalan OP2. Faham, cikgu? Okey, so dari nisbah aras kesukaran, so daripada 40 soalan, so biasanya separuh daripada soalan adalah daripada aras rendah. So maknanya kalau soalan kita 40 soalan, 20 soalan tu sebenarnya adalah dikategorikan sebagai aras rendah. Manakala aras sederhana 12 soalan, manakala aras tinggi adalah 8 soalan. Okey, ini yang saya maksudkan tadi, Fizi. Konstruk ekonomi 3767/1 untuk kertas 1. Di mana OP1 ni sebenarnya dia nak menguji calon untuk mengingat dan memahami. Mengingat dan memahami apa? Mengingat dan memahami istilah, konsep dan juga prinsip-prinsip asas ekonomi. Itu adalah OP1. Di mana calon-calon akan diuji soalan-soalan berbentuk untuk mengingat dan memahami tentang istilah, konsep dan juga prinsip-prinsip asas ekonomi. Okey, kategori yang kedua yang saya bagi tahu tadi adalah OP2.
Di mana OP2 ni sebenarnya soalan OP2 dia lebih kepada soalan lebih kepada kemahiran mengaplikasi. Di mana calon akan diberi soalan berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang ada, tetapi calon dikehendaki membuat penyelesaian ataupun kita panggil sebagai mengaplikasi berdasarkan situasi yang diberi. Biasanya situasi barulah biasanya. Okey, nanti saya jelaskan lagi terperinci, Fizi. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, saya bagi contoh. Tadi OP1 kan saya bagi contoh. Biasanya soalan-soalan OP1 ni dia lebih kepada aras pengetahuan dan pemahaman. Aras pengetahuan dan pemahaman. Di mana kalau kita lihat, okey, seterusnya, okey. Sebagai contoh, saya bagi satu soalan contoh, pernyataan manakah yang betul tentang sumber ekonomi? Ini merupakan soalan SPM yang sebenarlah, SPM tahun 2019. Okey. So sebenarnya kalau kita lihat di sini, tajuk berkaitan dengan sumber ekonomi ini sebenarnya adalah tajuk daripada bab 1 tingkatan 4. Di mana calon belajar semasa di tingkatan 4, bab 1 tingkatan 4. Okey, Fizi ada buku teks? Ada, cikgu. Okey. Tingkatan 4, cikgu. Cuba Fizi buka buku teks tingkatan 4, muka surat 7 dan 8. 7 dan 8, cikgu. Okey, ada, cikgu. Okey. Ada kan? Ada tak? Berkaitan ada. dengan sumber ekonomi. Itu dikatakan sebagai soalan-soalan berkaitan dengan pengetahuan tadi. Di mana kita, pelajar-pelajar yang mengambil subjek ekonomi sebenarnya memang telah didedahkan dengan tajuk sumber ekonomi. Maknanya dia soalan-soalan yang keluar untuk OP1 ni sebenarnya berdasarkan apa yang pelajar tu belajar di buku teks. Dan kalau kita lihat tadi, saya kata tadi, lebih kurang 60% adalah daripada OP1. Okey, contoh yang kedua, ini adalah masih lagi OP1 juga. Okey, contoh yang kedua berkaitan dengan sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, sebenarnya tajuk ini adalah merupakan tajuk di tingkatan 5 pada muka surat 152. Buku teks tingkatan 5, muka surat 152 dan hingga 153. So kalau kita lihat, okey, apa yang dibincangkan, apa yang diterangkan berkaitan dengan sekatan perdagangan antarabangsa ni ada di dalam muka surat 152 hingga 153 buku teks tingkatan 5. Ada, cikgu. Ada, cikgu. Ada. Ada. Okey. So makna dia 60% daripada soalan kertas 1 adalah OP1. Lebih kurang 24 soalan lah. Fizi biasanya 24 soalan, tapi dia tidak semestinya, mungkin berubah dan sebagainya. Tetapi biasanya 60%. Makna dia untuk menjawab soalan OP1 ni mudah. Just fasih buku teks. Jadi kena rajin lah, cikgu. Kena rajin buku teks. Tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ya, satu lagi adalah kemahiran mengukur dan mengaplikasi. Kemahiran mengukur dan mengaplikasi ni tidak ada dalam buku teks. Tetapi pelajar diberi satu situasi baru. Baik, cikgu. Kita belajar di dalam buku teks. Tetapi sebagai contoh, Puan Aiming, seorang ibu tunggal, kan, mengambil keputusan berhenti kerja untuk menjaga 4 orang anaknya. Tidak ada dalam buku teks kisah Puan Aiming. Tetapi kita belajar di tingkatan 4 tajuk pendapatan berkaitan dengan tajuk pendapatan individu bab 3.2.4. Kita belajar upah, kita belajar sewa, kita belajar faedah. Yang ini kita belajar. Inilah dikatakan kemahiran mengaplikasi. Faham, cikgu. Okey, itulah bezanya di antara OP1 dan OP2. Okey. Okey. Seterusnya, baik, cikgu. Okey, saya jelaskan lagi, kalau ada masa saya jelaskan lagi untuk OP2 tadi, kan. So, soalan OP2, Puan Aiming, seorang ibu tunggal yang mengambil keputusan berhenti kerja untuk menjaga 4 orang anaknya yang masih kecil. Suaminya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Allahuakbar. Okey, tidak ada isu ni, tidak ada cerita berkaitan dengan Puan Aiming ni dalam buku teks. Tak ada, cikgu. Tetapi kita belajar tajuk pendapatan individu 3.2.4, kita belajar pendapatan individu
upah, sewa, faedah, untung, dividen dan sebagainya kita belajar. Dan inilah diperlukan kemahiran pelajar tadi mengaplikasi berdasarkan maklumat pengetahuan yang dia ada. Sebagai contoh, dia mewarisi sebidang tanah yang terdapat pencawang sebuah syarikat telekomunikasi. Dan dia juga menabung wang pampasan insurans suaminya sebanyak 200,000 di lembaga tabung haji. Dan selain itu dia juga menjalankan perniagaan busana muslimah secara atas talian. So makna dia ada tanah. So apa yang dia dapat? Dia akan dapat sewa. Kan? Dia menyimpan wang insurans suaminya di dalam lembaga tabung haji. Apa yang dia dapat? Dia dapat dividen. Kan? Seterusnya dia menjalankan perniagaan, dia mendapat untung. Ini dikatakan mengaplikasi berdasarkan situasi baharu. Faham, Okey, cikgu? itu. Okey. Okey, teruskan cikgu. Yang seterusnya. Okey, so saya bagi tahu tadi, bagi tahu tadi bahawa soalan-soalan lebih bertumpu kepada OP1 lah berbanding dengan OP2. Baik, kan? cikgu. So kita bersedia untuk soalan OP1 berbanding dengan soalan OP2. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang pelajar ni bila nampak soalan berkaitan dengan situasi baru ni, dia dapati benda tu agak sukar lah. Tapi sebenarnya dia dah belajar. Dia dah belajar. Sebagai contoh saya terangkan tadi, dia dah belajar upah, dia dah belajar dividen, dia dah belajar untung. Jadi masalah sekarang dia hanya perlu mengaplikasi saja pengetahuan dia dengan situasi di dalam soalan. Baik cikgu, terima kasih banyak untuk cara format soalan kita pada hari ini. Kita rehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi dan ditemani oleh Cikgu Roslan Junoh daripada SMK Tanjung Cak Kota Baru, Kelantan. Baik cikgu, kita masih lagi berada di dalam subjek ataupun mata pelajaran Ekonomi Kertas 1. Jom cikgu kita ke bentuk soalan cikgu. Okey. Kita terus kepada bentuk-bentuk soalan kertas 1. Okey. So, bentuk soalan kertas 1 sebenarnya terbagi kepada 3. Yang pertama ialah kita panggil sebagai soalan aneka pilihan. Di mana untuk soalan aneka pilihan ni calon akan diberi 4 pilihan jawapan lah, iaitu A, B, C dan D. Di mana hanya satu saja kunci jawapan dia. Okey, yang kedua, bentuk soalan yang kedua ialah soalan aneka gabungan ataupun kita panggil juga kadang-kadang orang panggil aneka pilihan pelengkap. Okey, di mana soalan ini mempunyai 4 pilihan jawapan. So biasanya dua jawapan adalah menjadi kunci kepada jawapan. Okey, nanti kita akan lihat seterusnya. Dan yang ketiga ialah bentuk soalan kertas 1 yang ketiga ialah soalan pilihan betul atau salah. Okey. Ini adalah satu contoh soalan aneka pilihan di mana soalan aneka pilihan hanya melibatkan satu kata kunci yang betul sahaja. Okay. Sebagai contoh, kalau soalan saya bagi satu contoh di sini, pernyataan manakah betul tentang sumber ekonomi? So, tanah merupakan sumber ekonomi yang diekstrak daripada bumi dan lautan. B, modal mempunyai penawaran yang terhad yang menyebabkan harganya meningkat secara berterusan. Okey. C, buruh merupakan individu yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan output. Dan D, usahawan adalah individu yang memberikan hasil pengeluaran secara produktif sama ada secara fizikal ataupun mental. Di mana key jawapan ataupun pilihan jawapan hanyalah satu saja. Okey, so kalau kita lihat di sini, jawapan pilihan jawapan yang betul adalah A. Itu tanah merupakan sumber ekonomi yang diekstrak daripada bumi dan juga di lautan. Okey, ini adalah bentuk contoh soalan aneka pilihan. Okey, seterusnya okey, ini adalah contoh yang kedua. Okey, situasi manakah yang menerangkan fungsi wang sebagai alat ukuran nilai? Okey, so calon juga diberi 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Di mana key jawapan dia adalah satu saja.
Itu, okey, kita lihat di sini. Situasi manakah menerangkan fungsi wan sebagai alat ukuran nilai? Okey, so calon seharusnya berhati-hati bila membaca soalan kertas satu ni, sebab kalau boleh setiap soalan, bila kita terima soalan ni Fizi, kita kena baca step by step. Ya, cikgu. Satu persatu, sebab setiap patah perkataan tadi sebenarnya ada menerangkan maksud-maksud yang tersendiri. So kadang-kadang calon ni, kesilapan calon, dia selalu abaikan, just baca sekali imbas. Okey. Tak boleh macam tu. So bila kita terima soalan, kita baca satu persatu. Dia kena benar-benar memahami Betul, benar-benar soalan, memahami soalan. Nanti selepas ini saya akan kongsikan macam mana tips untuk mengenal pastilah. Baik, okey. Seterusnya, yang kedua, bentuk soalan yang kedua, tadi saya dah bagi tahu, saya dah jelaskan, bentuk soalan yang kedua adalah aneka gabungan ataupun aneka pilihan pelengkap. Okey, aneka gabungan dan aneka pilihan pelengkap, di mana pilihan melibatkan dua pernyataan yang betul. Kan? Sebagai contoh, kan, dia ada pernyataan satu, pernyataan dua, pernyataan tiga dan pernyataan empat. So makna dia, dia ada pernyataan satu dalam bentuk roman lah biasanya, pernyataan dari pernyataan tiga dan pernyataan empat, di mana dia melibatkan dua pernyataan yang betul. Dari sudut sini akan ada dua jawapan, dua key jawapan, sama ada satu, dua, tiga ataupun empat. Di mana kalau kita lihat di sini, kalau murid-murid calon SPM 2021 boleh perhatikan di sini, setiap pilihan roman nombor tadi, dia akan keluar sebanyak dua kali. Sebab kita lihat di sini, pilihan satu akan keluar dua kali. Pilihan kedua akan keluar juga dua kali. Pilihan 4 keluar dua kali, dan pilihan ketiga juga akan keluar sebanyak dua kali. So dari segi pemberat dia, setiap pilihan tu akan keluar, chance untuk keluar adalah sebanyak dua kali. So yang ni pun saya dah jelaskan. Nanti kita lihat contoh dia. Seterusnya kita lihat contoh dia. Lupa saya nak bagi tahu. Cara menjawab soalan aneka pilihan pelengkap ataupun aneka gabungan ni, dia ada tips dia. Kan? So kita panggil teknik cantas. Cantas, cikgu, ya. Teknik cantas, ataupun kadang-kadang dia macam-macam istilah lah. Ada orang guna teknik cantas, ada setengah-setengah guru dia ajar pelajar dia guna istilah singkir, terpulang. Maksud dia, kita buang mana-mana dahulu soalan ataupun pernyataan yang dianggap tidak betul. Kita lihat. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh soalan SPM 2019. SPM 2019, maklumat berikut berkaitan dengan satu faktor pengeluaran. So faktor pengeluaran, bila kita terima soalan, biasanya benda pertama yang perlu kita lihat adalah apa yang ada di atas ni, maklumat di atas. Itu kalau di sini soalan ni sebenarnya dia berkaitan dengan faktor pengeluaran. Bila kita baca saja, sepatutnya murid-murid bila dia baca saja, dia sudah boleh bayangkan faktor pengeluaran apa yang dia belajar, terbagi kepada tanah, buruh, modal, usahawan. Kita belum lihat lagi isu ataupun dalam istilah pentaksiran, di dalam kotak ni dia panggil stimulus. So kita dah boleh agak apa soalan yang akan keluar. Kan? Sebab apa disebut sudah maklumat berikut berkaitan dengan satu faktor pengeluaran. So calon sudah boleh bayang bahawa faktor pengeluaran itu adalah tanah, buruh, modal, usahawan. Makna dia, kan, soalan yang mungkin akan ditanya adalah berkaitan dengan faktor pengeluaran. So bila selepas calon baca maklumat di atas ni, calon baca apa yang ada dalam kotak. Kan? Cik Hamzah adalah seorang pembekar lemam periuk kera di Hulu Bendul Negeri Sembilan. Awalnya usaha Cik Hamzah kurang mendapat sambutan. So setelah setahun beroperasi, barulah beliau menerima pulangan yang lumayan. Bila calon baca apa yang ada dalam kotak ataupun dari segah pentaksiran kita panggil apa yang ada dalam stimulus, calon dah dapat bayang siapa Encik Hamzah. Encik Hamzah mestilah seorang usahawan. So kita lihat apa yang di soalan dia akan ditanya, kan? Antara berikut yang manakah benar tentang faktor pengeluaran tersebut? Faktor pengeluaran mana? Cik Hamzah.
Makna dia, soalan ni berkisar kepada faktor pengeluaran tapi khusus kepada Encik Hamzah. So, dalam kategori ini, Encik Hamzah adalah seorang usahawan. So, dia tanya, yang mana benar tentang seorang usahawan? So, kalau kita lihat, kita baca yang pertama, pilihan pertama, berani menanggung risiko. Okey, kreatif dan inovatif dalam pemasaran, menyumbangkan tenaga dalam proses pengeluaran, memiliki sumber hasil hutan yang boleh diperbaharui. So biasanya inilah kita akan gunakan dipanggil teknik singkir tadi ataupun teknik cantas. Sudah. Yang ketiga, yang keempat tu sebab dia lebih menyumbang dalam proses pengeluaran tu memang dah salah, kan, kita buang. Yang tiga semua kita dah buang, kan. So maknanya akan ada A dengan B sahaja. Tak perlu buang masa, kita dah tahu dah. Yang tiga tu dah salah daripada awal. Sebab yang tiga tu merujuk kepada buruh. Yang tiga ni adalah buruh. Yang keempat pula merujuk kepada tanah. So, empat pun salah. So, kita sudah jawab. Jawapan kita adalah A. Okey. Seterusnya, bentuk soalan yang ketiga. Pilihan soalan betul ataupun salah. Kebanyakan calon dia tak suka soalan pilihan betul dan salah. Sebab apa? Sebab mengelirukan. Kebanyakan kalau murid-murid saya, dia selalu bagi tahu, mengelirukan cikgu nak jawab soalan betul dan salah. Sebab apa? Setiap soalan betul dan salah ni kita perlu baca satu persatu. Kalau kita lihat format soalan betul dan salah, di mana calon ataupun murid SPM akan diberi dua pernyataan. Satu pernyataan satu dan pernyataan dua. Okey. So, pilihan jawapan betul, salah, salah, betul, 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 salah, salah. Kan? Biasanya pernyataan satu dan pernyataan dua ni ada kaitan tajuk antara satu sama lain. Sebagai contoh, sektor ketiga merupakan aktiviti menukarkan barang separuh siap menjadi barang siap. Diceritakan berkaitan dengan sektor ketiga. Dan seterusnya, pernyataan dua pun masih lagi berceritakan berkaitan dengan sektor ketiga. Ini saya katakan tadi, biasanya pernyataan satu dan pernyataan dua dalam topik yang sama. So sekarang, sektor ketiga dikenali sebagai sektor sekunder. Salah lah kan? Sektor ketiga sebenarnya sektor tertiar. Kan? Manakala sektor ketiga merupakan aktiviti menukarkan barang separuh siap menjadi barang siap juga adalah salah, sebab sektor ketiga adalah sektor perkhidmatan. Macam Fizi sekarang terlibat dalam sektor perkhidmatan, macam saya sekarang menjadi seorang guru pun terlibat dalam sektor perkhidmatan. So sekarang salah, salah. Kan? So mana pilihan salah-salah? Salah-salah adalah pilihan D. Okey. So bagi saya lah, saya selalu bagi tahu kepada murid saya, soalan betul dan salah ni sebenarnya seolah-olah nak bagi kita markah percuma. Tetapi kebanyakan calon dia tidak menguasai tajuk ataupun topik dalam buku teks lah, sebab dia lebih kepada istilah, lebih kepada konsep, lebih kepada prinsip-prinsip asas ekonomi. So kalau pelajar tu menguasai buku teks, baca buku teks, memang soalan untuk betul dan salah tu memang boleh jawab dah. Jadi kita harus membaca buku teks selalu lah cikgu ya. Ya. Baik. Okay. Kita dah belajar tentang bentuk soalan. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan khas untuk pelajar-pelajar juga murid-murid yang bakal mengambil SPM. Okey, baiklah, kita bersama dengan Cikgu Roslan Junoh daripada SMK Tanjung Cak, Kota Baru, Kelantan. Okey, Cikgu, jom kita pergi ke panduan menjawab soalan kertas satu ekonomi, Cikgu. Okey, Fizi, kita teruskan dengan macam mana kita nak cemerlang untuk kertas satu. Okey, macam mana kita nak cemerlang kertas satu? Sebenarnya ada 3 perkara penting sebelum kita menjawab kertas satu. Yang pertama adalah kita kena tahu kata kunci ataupun kita panggil sebagai keyword soalan lah. Yang kedua, kata kunci jawapan
ataupun keyword jawapan. Dan yang ketiga, kita kena tahu di dalam pilihan jawapan tadi mungkin ada pengganggu ataupun kita panggil kadang-kadang setengah guru dia panggil sebagai pengacau. Pengganggu dengan pengacau ni seolah kalau kita kalau kita murid kita baca sekali imbas, dia anggap itu betul jawapan dia. Tetapi kalau kita baca betul-betul, kalau murid baca betul-betul, insya-Allah dia tahu itu adalah sebagai pengganggu sahaja, bukan jawapan lah. Seterusnya. So panduan menjawab soalan, bila kita terima soalan, kita baca dengan teliti. Kita garis perkataan yang menjadi kata kunci. Mana yang jadi kata kunci, kita gariskan. Lepas tu, yang ketiga, kita fahami setiap pilihan jawapan. Tentukan kata kunci jawapan. Yang mana yang mungkin menjadi jawapan kepada soalan tadi. Dan yang kelima, macam saya bagi tahu tadi, pengganggu. Kita kena kenal pasti di antara pilihan A, B dan C dan D. Mungkin ada pengganggu yang mungkin kita anggap sebagai betul dan mungkin kita akan memilih pengganggu tersebut sebagai jawapan. Seterusnya. Saya selalu bagi tahu kepada murid-murid saya, bila menjawab kertas ekonomi, sama ada kertas ekonomi 1 dan kertas ekonomi 2, benda wajib yang perlu bawa adalah kalkulator. Kan? Selalu pelajar dia tak bawa benda ni. So sebab apa? Sebab kebanyakan soalan-soalan ekonomi khususnya untuk kertas 1, ada beberapa soalan yang memerlukan calon menggunakan kalkulator untuk membuat pengiraan. Antara tajuk-tajuk yang mungkin keluar, upah, kan? Calon dikendaki mengira upah benar, pendapatan boleh guna, cukai pendapatan ataupun pelepasan cukai. Calon mungkin dikendaki mengira faedah, belanjawan peribadi, permintaan, penawaran, keanjalan, sama ada keanjalan harga permintaan dan juga keanjalan harga penawaran. Seterusnya keseimbangan harga, imbangan pembayaran. Sebab tu saya kata tadi, setiap kali peperiksaan sama ada ekonomi 1 dan ekonomi 2, pastikan murid-murid membawa kalkulator. Cikgu, DDSS tu apa cikgu? DD itu adalah ringkasan bagi permintaan, SS itu adalah ringkasan bagi penawaran. Faham cikgu. Demand and supply. Baik cikgu. Seterusnya, bila kita terima kertas 1 juga, kita perlu faham rajah-rajah yang berkaitan. Sebab bila kita belajar ilmu ekonomi ni, sebenarnya dia tak dapat lari daripada kelok permintaan, keluk penawaran, keseimbangan pasaran, mungkin dalam bentuk jadual, benda-benda macam ni calon perlu kuasai. Seterusnya, kita cuba. Berdasarkan 3 perkara yang kita bincangkan tadi, iaitu kata kunci soalan, kata kunci jawapan dan pengganggu. Kita cuba menjawab soalan. Soalan pertama, pernyataan manakah betul tentang kos tetap? So sekarang, kata kunci soalan kita adalah kos tetap. Kita kenal pasti dahulu apa yang sebenarnya soalan nak. Kan? Berdasarkan contoh soalan 1 ni, soalan tu dia suruh kita pilih apa pernyataan manakah berkaitan dengan kos tetap. Seterusnya, bila kita dah baca soalan, kita dah kenal pasti kata kunci soalan, kita akan lihat pilihan jawapan. Pilihan jawapan kita, yang ni saya bagi tahu murid-murid, selalu bagi tahu murid-murid saya, baca satu-satu. Sebab kadang-kadang murid-murid ni, dia bila terima soalan, dia tengok mana yang agak betul, dia terus tanda. Dia tak baca satu-satu. Sepatutnya baca A, baca B, baca C, baca D. Sebab kemungkinan ada pengganggu di dalam soalan yang kita rasakan itu betul, sebenarnya itu adalah salah. Faham cikgu? So A, kos yang ditanggung untuk mengeluarkan seunit barang. Kos yang ditanggung untuk mengeluarkan seunit barang, ini bukan kos tetap, ini adalah kos purata. Wujud dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Ini yang kos yang wujud dalam jangka masa panjang dan jangka masa pendek bukan kos tetap, tetapi kos berubah. Kita tanda. Setiap daripada di tepi sebelah kanan jawapan, pilihan jawapan, kita tanda apa jawapan yang sepatutnya.
yang sepatutnya disoal. Okey, C. Pembelian untuk mendapatkan bahan mentah dalam proses pengeluaran. Kos tetap. Pembelian bahan mentah. Silaplah, sepatutnya untuk mendapatkan kos ataupun kos tetap. Kan? So sekarang ini adalah berkaitan dengan kos berubah juga. Okey, D. Pembayaran yang belum dilakukan walaupun pengeluaran bermula. Tak start bisnes lagi Fizi. Tetapi kita dah perlu bayar sewa kedai walaupun kita memang tutup kedai. Kita tak mula lagi kedai kita pada hari itu. Tak start bisnes lagi, tapi kita dah perlu bayar sudah dalam kedai kita memang sudah ada alat-alat peralatan, sudah ada peralatan yang kita beli sebelumnya. Itu semua termasuk dalam kos tetap. Ini so key kita adalah D. So kalau kita baca sekali imbas, mungkin akan dapat jawapan yang salah lah. Okey. Seterusnya, okey, ini pun sebenarnya adalah daripada soalan SPN 2018. Okey. Yang kedua. Okey. Contoh yang kedua. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada fungsi bank pusat? Kita tahu bank pusat kita adalah BNM. Bank negara Malaysia. Ada satu saja bank pusat di Malaysia dan biasanya setiap negara hanya ada satu saja bank pusat. So bila kita terima soalan, kita dah highlightkan key soalan, barulah kita cari mana jawapan yang dianggap sebagai key jawapan. Menerima deposit daripada lapisan masyarakat. Okey, bank pusat dia tidak menerima deposit daripada orang ramai. Okey, menerima daripada pelanggan masyarakat lebih kurang. Nah, menerima pendahuluan sementara kepada kerajaan. Mungkin betul. Ya. Kan? Mungkin betul. Tapi kita kena baca key jawapan yang seterusnya. Baik, Cikgu. Okey. Memberi pinjaman kepada orang ramai. Kalau Fizi perhatikan, orang ramai pelanggan masyarakat dalam kategori yang sama. Pengacau, Cikgu. Pengacau. So, makna dia, jawapan dia adalah C. Memberi pendahuluan sementara kepada kerajaan. Sebab bank pusat ni dia hanya berurusan dengan kerajaan saja, dengan agensi-agensi kerajaan saja. Kita tak boleh buka akaun sebagai orang biasa masyarakat, kita tak boleh buka akaun di bank pusat. Okey. Baik, Cikgu, faham. Seterusnya. Okey. Soalan berbentuk keluk. Banyak keluar untuk soalan kertas satu. Wajib keluar. Saya bukan wajib, maksud dia mesti keluar. Biasanya akan disoal untuk kertas satu. Ya. Dalam bentuk graf, mungkin dalam bentuk keluk, dalam bentuk jadual. Okey, saya ambil satu contoh. Contoh ketiga. Okey, rajah 3 menunjukkan perubahan keseimbangan pasaran kereta. Kita dah tahu. Kita lihat. Bila kita terima soalan macam ni, kita lihat apa anak panah yang bergerak. Ni ada maksud dia lah. Anak panah, makna dia yang berubah adalah D. Okey. So sekarang, bila kita terima soalan untuk keluk, pastikan kita faham betul-betul. Okey. So, seterusnya, seterusnya, sama juga. Kalau soalan tu diberi dalam bentuk jadual. Okey. Jadual menunjukkan perubahan kuantiti penawaran dan kuantiti permintaan bagi suatu barang pada berbagai tingkat harga. Bila kita baca saja soalan, so kita buat kajilah, maksud saya kita detailkan, kita faham betul-betul apa maksud jadual. Pilih pernyataan yang betul tentang jadual di atas. Okey, so sekarang kita lihat apa yang specialnya tentang jadual ni. Kalau kita lihat, okey, kenapa sini ada 250, sebelah ni pun ada 250. Mesti ada maksud yang akan disoal dalam soalan tu, maksud dia. Kalau kita lihat di sini 150. So lebih besar kan? Sebenarnya itu lebih kecil. Okey, ni lebih besar. Kita lihat di sini. Okey, kita tandakan macam ni. Yang ni sama. Okey, yang ni lebih besar. So, soalan, bila kita terima, ini dikatakan tadi, bila kita terima soalan, kita kena faham betul-betul apa kehendak soalan, supaya kita akan mendapat key jawapan yang betul. Okey, seterusnya. Okey, Fizi, itu gambar apa? Gambar LRT, Cikgu. MRT sebenarnya adalah sumber daripada MRT. Baik, Cikgu. Okey, MRT kan. So, dia kata, pernyataan manakah menunjukkan faedah sosial daripada pembinaan tersebut? Okey, pembinaan tersebut. Soalan apa? Soalan berkaitan dengan externality. Okey, externality ni dia ada dua. Satu, kos yang
perlu ditanggung oleh pihak ketiga. Yang kedua ialah faedah yang ditanggung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ni sebenarnya bukan pengeluar, bukan pengguna. Yang mendapat faedah adalah pihak ketiga selain daripada pengeluar dan pengguna. So berdasarkan gambar MRT ni, apa faedah pihak ketiga dapat daripada pembinaan tersebut? Yang pertama, kalau kita lihat, menjimatkan masa perjalanan. Siapa jimat masa perjalanan? Pengguna. So bukan pihak ketiga. Kan? Mengurangkan kos pengangkutan. Siapa yang terlibat? Mungkin pengguna. Kan? Tak akan naik kereta lagi, naik MRT dan sebagainya. So bukan pihak ketiga. Mengelakkan kesesakan lalu lintas. Juga pengguna, cikgu. Juga pengguna, bukan pihak ketiga. Tetapi meningkatkan nilai hartanah kawasan tersebut. Orang tidak ada kaitan pun. Mungkin dia tak pergi kerja dengan MRT, tetapi dia mendapat manfaat daripada pembinaan MRT. Sekeliling, cikgu. Ya, itulah dikatakan externality. So, mudah. Kalau kita dah tahu, bukan pihak ketiga yang mana, so jawapan kita adalah D. Okey. Seterusnya. Okey. Satu lagi seterusnya adalah masih lagi pilihan jawapan 1, 2, 3 dan 4. Macam yang kita menggunakan untuk menjawab soalan ni, kita menggunakan teknik cantas ataupun kita boleh menggunakan teknik cantas lah. Okey, so sekarang pilih pernyataan yang betul tentang input berubah. Okey, tetap wujud walaupun output sifar. Baik. Contoh ialah polisi insurans kebakaran. Yang ketiga, wujud dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berubah secara langsung dengan tingkat output. Mungkin bila kita terima soalan macam ni, tak semua kita tahu. 1 mungkin kita tak tahu, 2 mungkin kita tahu, 3 mungkin kita tahu, 4 mungkin kita tak tahu. Inilah pentingnya kita guna teknik cantas tadi. So mana yang rasa murid tahu, dia terus buang dan dia terus terima. Sebagai contoh, katalah saya contoh polisi insurans kebakaran. Ini adalah input tetap. Kan? Saya mungkin murid tahu. Okey, contoh insurans kebakaran adalah input tetap. So apa yang perlu murid buat? Terus murid tadi dia akan buang apa pilihan jawapan yang kedua ada, pilihan yang kedua ada. So makna dia jawapan yang mungkin adalah 1 dan 2, 3 dan 4. Itu dipanggil sebagai teknik cantas. Baik, so untuk memudahkan calon, kalau calon praktikkan teknik cantas ni, so calon akan dapat keyword yang betul lah. Okey, seterusnya. Soalan betul salah. Okey, soalan betul salah. Apa sebenarnya soalan betul salah ni banyak bantu calon untuk mendapat skor sebenarnya. Okey, sebab apa? Sebab penyataan 1 dan penyataan 2 sebenarnya ada kaitan di antara satu sama lain. Topik yang sama. Okey, topik yang sama, tetapi calon kena ingat, kena baca satu-satu. Sebab kesilapan mungkin berlaku daripada perkataan-perkataan tersebut. Okey, sebagai contoh, kehendak ialah keinginan manusia terhadap barang dan perkhidmatan untuk mencapai keselesaan hidup. Kehendak adalah keinginan manusia terhadap barang dan perkhidmatan untuk mencapai keselesaan hidup. Okey, betul. Kan? Kehendak manusia terhad dan berbeza-beza antara individu. Salah. Kenapa? Sebab kehendak manusia ni banyak. Okey. So, sini saja yang membezakan dia. Yang lain ayat tu dah betul. So, kalau kita tak baca hati-hati, mungkin menyebabkan kita tidak dapat keyword. So, sekarang betul salah. Okey, so betul salah kita adalah pilihan A. So, okey, ini pun adalah sumber daripada soalan SPM 2018. Okey, satu lagi contoh. Soalan betul salah. Okey, mekanisme harga adalah interaksi antara kuasa permintaan dan kuasa penawaran di dalam pasaran. Okey, mungkin betul. Okey, mekanisme harga merupakan cara penentuan harga di dalam sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, salah. Kenapa salah? Sebab di dalam sistem ekonomi perancangan pusat, kerajaan yang menentukan harga. So, pengguna dengan pengeluar tidak ada pilihan. So, sekarang betul salah.
So betul salah adalah jawapan kita adalah A. Okey. Faham cikgu? Okey, so jika murid-murid praktikkan berdasarkan apa yang saya bagi tahu tadi, 3 perkara. Yang pertama, kita kena kenal pasti kata kunci soalan, kata kunci jawapan dan juga pengganggu tu untuk memudahkan kita mendapat skor untuk kertas 1 ekonomi. Baik cikgu. Jadi ada lagi penambahan cikgu yang kita nak berikan kepada semua calon SPM 2021 ni cikgu? Okey, saya bagi satu lagi contoh Fizi. Contoh untuk pilihan jawapan 1 2 3 4. Okey. Pernyataan manakah menunjukkan persamaan? Okey, persamaan antara deposit tabungan dan deposit semasa di bank perdagangan. So biasanya calon dia familiar dengan deposit tabungan sebab kita selalu simpan duit sebagai di akaun sebagai akaun simpanan, akaun tabungan. Tetapi bila sebut deposit semasa, calon kurang tahu sebab deposit semasa ni lebih kepada firma ataupun orang yang menjalankan perniagaan lah. Syarikat cikgu. Syarikat, betul Fizi. So, bila kita guna teknik cantas tadi, mudahlah kita. Kan? Sebagai contoh, disediakan buku akaun simpanan. Kita tak tahu. Okey. Mungkin kita tahulah deposit tabungan, akaun simpanan biasa akan disediakan buku. Kan? Tapi mungkin sebab kita bukan seorang peniaga, kita tak pasti deposit semasa ni ada buku ataupun tidak. Kan? So kita terus kepada yang kedua. Pengeluaran boleh dikeluarkan bila-bila masa. Betul lah kan? Sebab kalau kita ada akaun semasa, kalau kita ada akaun tabungan, kita boleh keluarkan melalui mesin ATM ataupun ke kaunter. Maksud dia boleh keluarkan bila-bila masa. Kalau pemilik akaun semasa, murid selalu fahamlah bila deposit semasa ni berkaitan dengan peniaga guna cek. Boleh tulis cek bila-bila masa. Okey, mungkin pernyataan ni betul. Baik cikgu. Okey, seterusnya kemudahan menggunakan kad ATM. Kita tak pasti deposit semasanya ada kad ATM ataupun tidak. Kan? Tak pasti. Tetapi biasanya murid akan pasti. Yang keempat, boleh memohon kemudahan overdraft bagi akaun semasa. Sedangkan akaun tabungan tidak ada. So makna dia 4 ni dah salah. Kan? Kita dah potong. Dah potong cikgu. Kan? Dah potong. Makna dia 3 ni betul. Kita tak tahu pun maklumat kemudahan menggunakan kad ATM. Oh, baru tahu. Kan? Orang yang menyimpan dalam akaun deposit semasa ni rupa-rupanya boleh menggunakan kad ATM, diberi kad ATM. Saya pun sama dengan akaun tabungan. So, makna dia kita hanya boleh lihat antara 1 dan 2 yang mana salah. Kan? So, kalau kita lihat 1, disediakan buku akaun simpanan. Okey, yang kedua, pengeluaran pengeluaran boleh pengeluarkan bila-bila masa. Yang ni betul lah kan? Tadi kita dah tandakan betul. So yang salahnya adalah ni. So jawapan kita adalah C. Baik, kita harapkan apa yang diterangkan oleh Cikgu Roslan kita dapatlah memberi manfaat kepada semua calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas 1 ekonomi pada 29 hari bulan 3 2022, tak lama lagi. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda, ditemani oleh Cikgu Roslan Junoh daripada SMK Tanjung Cat, Kota Baru, Kelantan. Baik Cikgu, antara kelemahan calon ekonomi kita ni Cikgu bagi menjawab kertas 1 SPM ni Cikgu secara umumnya. Okey, secara umumnya kalau kita lihat kebanyakan murid-murid calon SPM ni dia tidak membaca keseluruhan soalan. Bila terima soalan, dia hanya baca sepintas lalu. Kenapa? Sebab dia anggap soalan objektif, boleh tanda. Kan? So, ini adalah antara kelemahan yang kita boleh rumuskanlah. Yang kedua ialah kurang menguasai konsep dan istilah ekonomi. So, kurang menguasai konsep dan istilah ekonomi ini sebenarnya ialah murid tidak menguasai kandungan buku teks. Kadang-kadang 2 tahun lebih kita belajar di tingkatan 4 dan 5, ada murid yang
tidak pernah baca buku teks. Dan sebab kadang-kadang ada murid yang bergantung kepada buku rujukan dan sebagainya, tetapi buku teks ni sebenarnya adalah rujukan kita yang utama. Okey, yang ketiga, tidak memahami kehendak soalan. Macam tadi saya dah tidak memahami soalan tu maksud dia dia baca sebab apa dia ada kaitan dengan satulah tidak membaca keseluruhan soalan. Okey, yang keempat ialah malas membaca, buat ulang kaji, latih tubi. Latih tubi sebab terutamanya untuk kertas objektif ni kita memerlukan banyak latih tubi. Dan yang kelima ialah tidak mahir dalam menjawab. Okey. Okey, panduan untuk cemerlang. So kertas satu ni sebenarnya memerlukan kita menguasai ilmu ekonomi seluruh topik. Makna dia kalau tajuk tingkatan 4 kita ada 4, tajuk tingkatan 5 kita ada 2. So kita kena hadam betul-betul apakah istilah, apakah konsep, apakah prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalam buku teks. Okey, yang kedua, kita jarang buat latihan. Kalau murid saya, selalu saya tanya, bila last buat latihan? Buat latihan hanya masa exam. Maksud dia tak pernah tengok langsung soalan kertas satu, hanya lihat soalan kertas satu ketika exam. Masalah tak cikgu? Masalah. Itu memang masalah. Kan? So, tips dia, buatlah soalan mengikut soalan bab. Soalan bab tu kita katakan sebagai soalan topikal lah. Kan? Mengikut bab. Dan kita juga boleh buat rujukan berdasar soalan-soalan tahun lepas. Kita ada soalan SPM 2018 dan SPM 2019. Soalan 2020, kenapa saya bulatkan? Sebab kita tidak dapat lihat soalan SPM 2020 sebab itu adalah soalan secara tertutup. Baik cikgu. Dan tip yang terakhir adalah kita mesti buat soalan-soalan percubaan negeri-negeri. Setiap negeri ni dia ada banyak soalan-soalan. So kalau 13 negeri di Malaysia, kalau kita darab dengan 2018, 2019, 2020, 2021, sudah berapa soalan set yang kita boleh buat. Jadi banyaklah latih tubi ya. Banyak latih tubi. Baik, Cikgu Roslan, mungkin ada satu kata-kata kepada semua calon-calon SPM kita, cikgu. Silakan. Okey. So untuk ekonomi, sebab kita kalau kita lihat dalam jadual, kita pada 29 hari bulan Mac, hari Selasa. Biasanya kertas ekonomi ni merupakan kertas elektif yang last. Paling akhir lah. Kebanyakan sekolah-sekolah paling akhir. Pelajar murid akan mengambil pelajaran ini adalah subjek yang terakhir. Dan sebelum periksaan ekonomi biasanya ada masa lebih kurang seminggu daripada subjek yang terakhir. So gunakan masa yang ada untuk buat latih tubi. Itulah dia amanat daripada Cikgu Roslan Junoh daripada SMK Tanjung Cak, Kota Baru, Kelantan. Jaga diri baik-baik, semoga dapat menjawab kertas ekonomi dengan penuh cermelang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus layan Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 pecutan. Terima kasih cikgu.